Okey, pertama sekali kan saya sudah upload video tadi kan yang modul 3 ke dalam blog dan link tu kan, akses tu saya telah sampaikan dalam grup JMSK. Jadi kawan-kawan yang tak sempat tengok tadi boleh pergi ke link itu untuk tengok video. Nota pun modul 3 saya telah upload ke dalam blog tu juga, so boleh tengok semua orang. Okey. Perkara seterusnya, okey, sekarang modul yang terakhir untuk kajian tindakan, okey. Jadi modul ini walaupun ringkas tetapi dia sangat penting. Okay, so, that's why saya minta kerjasama nanti betul-betul dengar apa yang saya sampaikan berkenaan dengan format menulis. Kemudian kalau ada sebarang ketidakjelasan sila tanya terus. Okay, tanya terus. Okay, jadi tanpa buang masa kita lihat modul yang keempat. Pelaporan kajian tindakan. Pelaporan kajian tindakan. Okey. Jadi cara kita menulis kajian tindakan, cara kita melaporkan finding dia tidak sama seperti cara kita melaporkan conventional research. Tidak sama seperti cara kita menulis untuk master project, final year project ataupun PhD thesis. Semua tak sama. Okey. Seperti mana yang saya telah pernah kongsikan, okay, macam contoh Marcus di JPA, dia pernah hantar satu paper ke UPSI kan untuk jurnal kajian tindakan. Dan paper itu dia terus kena reject pada hari kedua sebab format itu bukan format kajian tindakan. Cara Marcus buat hari itu kan, dia buat gunakan format penulisan seperti biasa dalam kajian-kajian yang biasa. Tapi bila pelaporan kajian tindakan orang baca, straightforward orang akan tahu sama ada you buat kajian tindakan ataupun tidak. Okay, nanti mungkin saya kalau ada masa kan, saya akan share sikit kan dengan paper yang Norita tuliskan dari JPA kan, yang baru-baru ini yang telah siap dan hantar kepada saya. Okay. Jadi, kertas cadangan kajian tindakan. Jadi, inilah yang telah awak buat selama ini khasnya pada fasa 1 dan fasa 2. Okey, so saya nak buat refleksi sikit tentang kertas cadangan kajian tindakan. Penjelasan ringkas tentang perkara-perkara yang ingin dimaklumkan atau plan tindakan penyelidik tentang projek kajian tindakan yang akan dilaksanakan. Jadi, kalau kita masih ingat lagi dalam fasa 1-2 kan, saya kata pertama, apakah tajuk kajian yang akan dilaksanakan? Jadi tajuk ini satu perkara yang belum tetap. Selagi kertas awal tak hasil, tak siap, tak perlu terbit lagi, tajuk ini ada kemungkinan akan berubah lagi. Sebab saya kena tengok finding awak. Kalau finding awak menarik, tajuk tak menarik, maka I have to do something on the finding on the topics. Kalau tajuk menarik, finding tak menarik, maka saya pun kena sesuaikan dengan tajuk dengan findings yang kurang menarik, tetapi saya nak highlightkan bahagian-bahagian yang menarik perhatian. Okay, so that's why tajuk masih lagi boleh berubah. Yang kedua, apakah isu yang dikenal pasti? Saya sudah tanya banyak kali dalam fasa 1. Apakah isunya? Kalau orang kata pelajar tak boleh jawab, kenapa tak boleh jawab? Kita kena cari akar umbinya melalui peta minda, mind map. Okay, mind map itu boleh membantu. Yang ketiga, apakah objektifnya? Jadi objektif jangan banyak. Saya sudah cakap dari fasa 1 ke 2, jangan banyak sangat objektif sebab nanti awak tidak mampu nak siapkan. Biasanya orang dalam kajian tindakan, kita hanya akan buat satu ataupun dua sahaja objektif yang besar ataupun satu objektif besar dengan dua atau tiga objektif yang kecil pun cukup dah. Okey, sebab proses itu panjang. Okey, proses itu panjang. Nak capai objektif itu perlukan perancangan. Alright. Dan bagaimana kita akan melaksanakan kajian ini? Ini yang kita belajar dalam fasa 2. Okey. Okey, nak melaksanakan kajian, kita kena tengok fokus kajian dan kita kena tahu confirm fokus kajian kita adalah betul. Dan kita akan tengok tinjauan masalah, okey, dan kita akan tengok juga instrumen yang kita nak gunakan. Kita akan tengok juga sama findings yang kita peroleh, prosedur pengumpulan data dan juga sejauh mana
instrumen yang kita pilih itu mampu mengkumpul, membantu kita menganalisis finding tersebut. And then berapa lama tempoh pelaksanaan dia. Jadi, kalau awak kira kan daripada fasa 1 hingga sekarang kan kita buat dalam semester ini kan. So, jadi, I think almost 3 to 4 months kan. So, kalau awak buat betul-betul kan, within 6 months kan, benda ini akan selesai. Dan berapa kos yang diperlukan? Okay, berapa kos yang diperlukan? Jadi, awak tengok sekarang kita sangat jimat. Tak perlukan apa pun. Jadi, jauh lebih senang kalau kita bandingkan dengan conventional research. So, sentuh tentang berapa lama tempoh pelaksanaannya untuk makluman rakan-rakan, saya jangkakan sekarang bulan 6. 7, bulan 7, I think you all semua kena selesai. Okay, bulan 7 semua kena selesai dan sampai ke tangan saya paling lewat awal bulan Ogos. Okay, saya ulang bulan 7 mesti kena selesai awal bulan 8 sampai ke email saya. Okay. Lepas itu, saya akan ambil masa 1 bulan, 2 bulan macam itu untuk proses dan kemudian saya akan minta awak buat pembetulan sikit dan hopefully pada awal bulan 10 ataupun pertengahan bulan 10 kita akan proses dengan pembentangan dan juga penerbitan. Okey, dan saya terpaksa anjak ke bulan 10 sebab saya tidak ada kerja dengan Politeknik Kuching Sarawak mulai bulan Julai sampai ke September. Okey, dan saya akan balik semula ke PKS pada awal Oktober. Okey. So, ini dia. Jadi, hopefully semua orang jelas. Semua orang jelas. Jadi, fungsi kertas cadangan yang you all buat sebelum ini kan, menyatakan objektif, langkah-langkah menjalankan kajian, peralatan yang digunakan, tempoh pelaksanaan, kajian, tindakan. That's why kita kena betul-betul buat 2 fasa yang pertama sebab 2 fasa itu sangat-sangat penting. Okay, bila college community kan minta saya buat 1 hari khusus kajian tindakan, honestly saya sudah tahu tidak akan ada hasil daripada pensyarat sebab kajian tindakan mustahil 1 hari boleh siap. And then sekarang college community Kuching pun kan tengah merancang untuk membuat khusus kajian tindakan bersama dengan saya selama I think kalau tak silap saya kira kan dalam 4 fasa 10 hari semua. 10 hari untuk membantu mereka menghasilkan paper mereka. Okay. So, kalau kita sekarang saya nampak kita sudah harusnya dalam proses yang betul lah, landasan yang betul. Okay. Kandungan dalam kertas cadangan ini yang telah awak buat. Jadi tujuan saya paparkan ini, saya nak make sure semua orang tengok semula. Adakah awak telah menulis refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu yang betul? Okey, baiki bahasa anda. Okey, struktur ayat tolong betulkan. Kemudian isu keprihatinan, fokus kajian, double check fokus kajian masing-masing. Adakah fokus kajian itu betul-betul lanjutan daripada refleksi PMP yang lalu. Seperti mana saya kongsikan hari itu kan, refleksi PMP itu awak boleh kaitkan dengan macam-macam isu, macam-macam masalah. Tetapi bila awak sampai kepada fokus kajian, make sure dia hanya satu sahaja yang diberi fokus. Alright. And then objektif kajian semak semula, semua orang semak semula objektif kajian. Especially pastikan 1 ayat 1 objektif. 1 ayat 1 kata kerja yang sesuai. Kata kerja seperti mencari, meninjau, semua tidak mahu. Semua tak mahu kata kerja seperti ini sebab ini adalah kata kerja yang tak boleh kita ukur. Nanti awak kantoi di sana. Lepas tu kumpulan sasaran. Yang paling penting saya nampak semua orang sudah boleh tulis kumpulan sasaran dengan baik. Cuma justifikasi, adakah anda semua masukkan justifikasi kumpulan sasaran itu? Maknanya kenapa kumpulan itu dipilih? Ini perlukan justifikasi. Ini kena tulis dengan jelas. Tindakan yang dicadangkan, jadual pelaksanaan kajian. Alright.
Pelaporan kajian tindakan, okey, itulah fasa sekarang. Pendokumentasian kajian secara sistematik dan mesra pengguna. Okey, dan ia ditulis sejak kita memulakan kajian tindakan. Okey. Maknanya ini, selepas ini yang awak hantar kepada saya pada awal Ogos kan, pada awal Ogos saya nak bentuk macam ini. Alright, kalau saya reject terus kan, maknanya bentuk sudah salah. Jadi kalau bentuk salah, tak payah buang masa untuk tengok sudah. Okay. So, ini dia. Format dia. Yang pertama, penghargaan. Penghargaan ini kan tiada format khusus. Tapi biasanya kalau orang nak tulis penghargaan pun kan, orang akan tulis penghargaan dalam lebih kurang satu perenggan melibatkan akting 3 baris, 4 baris selesai. Okay? 3-4 baris selesai. Dan cara tulis penghargaan ini kan jangan tulis macam kita beri ucapan. Okay, dia kena very straightforward sebab ini adalah kajian. Okay, kemudian abstract. Dalam abstrak anda, satu perenggan, minta jangan bagi abstrak yang terlampau ringkas. Abstrak perlu terperinci, membantu pembaca membuat rumusan terhadap kandungan kajian. Cuma kalau untuk nak menyatakan permasalahan kajian itu boleh tulis dalam satu ayat. Okay, sebab masalah kajian ini kan dia panjang lebar, jadi awak kena fikirkan macam mana nak tuliskan dalam satu ayat straight to the point. Kemudian sentuh objektif, sentuh tujuan kajian, apakah kaedah yang digunakan. Dan ingat kawan-kawan, kaedah ini kan sebenarnya kan dia merangkumi kan, yang ini, kaedah ini sebenarnya dia merangkumi apa? Instrumen, sampel dan juga prosedur. Instrumen, sampel dan prosedur. Jadi maksudnya, apakah instrumen yang awak guna? Perlu cerita dalam abstrak. Siapakah sampel awak? Perlu cerita. Prosedur pengumpulan data? Perlu cerita. Dan juga tapatan kajian serta implikasi kajian. Faham tak apa maksud implikasi kajian? Maknanya apakah sumbangan kajian awak, your contribution kepada pihak-pihak tertentu. Okey, jadi tulis beberapa isi utama daripada tapatan kajian anda. Beberapa yang tak menarik tak payah tulis, tulis yang menarik, yang betul-betul menonjol. Okey, dan lepas tu ciri-ciri abstrak anda mesti tepat, lengkap, ringkas, spesifik dan tidak membuat penilaian. Sebab semua penilaian awak telah buat di dalam penulisan. Jadi abstrak tak mahu lagi penilaian di situ. Jadi semua ini kan tulis di dalam satu perenggan. Okey, abstrak dalam satu perenggan. Okey. Now, ini dia. Tengok slide ini the end. Habis. Okey. Format seterusnya, selepas abstrak, you all ada refleksi PMP yang lalu. Yes, ini semua ada. Isu keprihatinan, fokus kajian semua ada. Objektif kajian ada. Kumpulan sasaran pun ada. Pelaksanaan kajian. Ini yang awak perlu buat betul-betul untuk 2 bulan ini. Cadangan kajian seterusnya, okey, hasil daripada kajian tindakan awak. Kalau katakan awak fikir macam ini, kalau macam contohnya Cik Riza, kalau awak diberikan, okey, Cik Riza diberikan peluang kedua untuk membuat kajian tindakan, apakah cadangan yang awak nak beri kepada orang seterusnya? Itulah dia. So, cadangan kajian ini kan mungkin boleh tulis dalam 1 atau 2 perenggan selesai. Okey, bukan 1-2 ayat 1-2 perenggan. Perlu tulis secara terperinci. Kalau nak bagi satu contoh cadangan kan, satu cadangan sahaja boleh tapi kena terperinci. Bibliografi. Okey, bibliografi kita masih lagi pakai APA format 6. Kalau siapa yang ada pakai bibliografi, APA format 6. Okay. Next year, saya akan guna semua APA format 7 sudah. Version 7 sudah stable. Okay. Lampiran. Lampiran ini, kalau siapa nak lampirkan contoh soal seledik, contoh senarai soalan, contoh senarai semak, nak lampirkan gambar,
untuk awak menjalankan secara online, screenshot itu, tapi berhati-hati ya kalau gambar yang harus saya melibatkan etika kerahsiaan itu jangan tunjuk alright. So ini dia. So hari ini kan untuk slot ini saya nak fokus kepada yang warna kuning ini, pelaksanaan kajian. Dalam pelaksanaan kajian, inilah perkara-perkara, inilah perkara-perkara yang perlu awak tulis. Inilah semua perkara ini yang perlu awak tulis dalam tempoh 2 bulan ini. Yang pertama, dalam pelaksanaan kajian, awak kena buat subtopik tinjauan awal. Tinjauan awal. Maksudnya, bagaimana anda hendak memfokuskan masalah dan bentangkan data yang dikumpul untuk fokuskan permasalahan kajian. Bagaimana? Saya nak tengok bagaimana. Lepas tu, perancangan tindakan. Kalau tak faham kan, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan contoh supaya awak nampak lebih jelas apa itu tinjauan awal. Yang kedua, apakah perancangan tindakan awak. Masalah dalam fokus kajian tadi, yang ini dalam fokus kajian awak sudah confirm masalah. Tetapi, awak nak confirm masalah melalui cara apa? Ini yang awak perlu bentangkan di sini. Ini yang awak perlu bentangkan di sini. Pendek kata, tinjauan awal ini kan, kita nak tengok bagaimana awak boleh confirm melalui data yang dikumpul. Itulah masalah yang saya nak kaji dalam kajian tindakan. Itu dalam tinjauan awal. Yang kedua, nanti yang pertama. Jadi ada orang kata mungkin dia nak kumpul feedback daripada pelajar. Mungkin kata contohnya Wangi. Kalau Wangi kan dia nak kena pasti. Dia kata student tak boleh buat nombor negatif. So macam mana dia boleh confirm itu adalah masalah? Jadi Wangi kena fikirkan cara nak confirm macam mana. Mungkin nak confirm melalui keputusan pencapaian semester lepas, dan dia nak kukuhkan lagi juga dengan temu bual bersama dengan pelajar. Dan katakan Wangi temu bual 5 orang pelajar, dan 5 orang pelajar semua beritahu, saya memang bermasalah dalam nombor negatif. Saya confused dengan nombor negatif. Nombor negatif boleh membunuh saya. Nombor negatif ini bahaya dia macam COVID-19. Jadi itulah maksudnya awak dah confirm dalam tinjauan awal di situ. Dan selepas tu nombor 2, perancangan tindakan. Perancangan tindakan. Huraikan perancangan anda ingin laksanakan. Perancangan anda dalam bentuk kaedah pengajaran baru, modul ke, apps ke, aktiviti ke, ataupun metodologi, teori apa yang baru ke dan sebagainya. Dan perancangan anda perlu sesuai dengan tapatan daripada tinjauan dan teori yang anda bentuk. Di sini pendek kata, tadi satu, awak confirm masalah. Masalah dah confirm. 2, sekarang kita nak planning alternatif. Nak planning. Kalau awak kata macam Kak Ina nak buat apps. Percaya apps itu. Jadi mungkin Kak Ina boleh kena cerita semua tentang pembangunan apps itu, and then ciri-ciri apps itu yang anggap sebagai unik. Ataupun macam contohnya, saya tengok tajuk sini macam kaedah Bora Wangi. Jadi mungkin Wangi di sinilah kena cerita tentang apa yang dimaksudkan kaedah Bora, apa kandungan kaedah Bora dan langkah-langkah pelaksanaan kaedah Bora. Dan macam contoh Charles punya jadual inlog. Charles ada ke pagi ini? Charles respon sikit Charles. Charles masih tidur. Jadi tak payah cakap. Intif, ini aplikasi Intif siapa? Nizam kan? Nizam ada? Ada. Jadi macam contohnya, kalau pengguna aplikasi Intif ini dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menyelesaikan operasi pembezaan dan pengambilan. So mungkin boleh cerita sikit, sebab ini yang menarik perhatian orang sekarang. Orang baca tajuk aplikasi Intif. Jadi apa itu aplikasi Intif? Jadi mungkin Nizam boleh cerita tentang development dia, apa yang istimewa tentang Intif ini. Kalau ada
kajian-kajian lepas yang boleh support tentang keistimewaan ataupun boleh fungsi yang indif ini kan, mungkin boleh kongsi sikit dalam juga penulisan itu, tak perlu banyak, kongsi sikit pun tak apa. Okay, so macam contohnya bimbingan kelompok melalui pendekatan FGD. Kalau siapa lagi masih buat tajuk ini, sebab tuan punya dia sudah lari kan. Okay, lepas itu kalau contoh macam kaedah kotak 3C. Siapa saya rasa ini kumpulan Halimah kan, kumpulan Rahidah kan. Ya, betul. So kalau kumpulan ini kan dia nak buat kaedah kotak 3C. Jadi mungkin awak kena tunjukkan dulu macam mana kaedah ini boleh fungsi, okey, apa yang diperlukan dan bagaimana pelaksanaan dia. Pendek katakan, orang nak tahu dengan jelas alternatif yang awak propose itu. Okey, tak nak tahu sikit-sikit sahaja. Tak nak. Kita nak tahu lebih jelas lagi. Okey. Macam contoh kalau we punya kan, kumpulan we kan, kalau dia kata okey, alternatif dia nak gunakan laman web. Okey, jadi laman web itu kan cadangan dia untuk pembangunan laman web itu macam mana. Okey, menggunakan cara apa. Kalau dia gunakan wix.com pun semula wix.com. Lepas itu mungkin dia ada sebab dia kenapa dia pilih ini, rasional dia. Okey. That's why bila sampai pembentangan kan, sebenarnya sampai pembentangan kalau saya sebagai panel kan, saya hanya akan tengok bahagian ini, perancangan tindakan. Sebab kalau ini berjaya, mostly berjaya. Alright? Yang ketiga sekarang, pelaksanaan tindakan. So nombor 2, kalau alternatif sudah confirm. 1, masalah sudah confirm. 2, alternatif sudah confirm. 3, awak nak melaksanakan dia. So bagaimana? Sekarang inilah proses-proses dia. Kekangan yang dihadapi. Okey. Bagaimana kita nak tulis kekangan yang dihadapi dalam setiap fasa yang awak lakukan? Jadi, di sinilah awak kena tulis. Laporkan melalui refleksi. Laporkan melalui refleksi. Katakan sekarang kan, okey, contoh kalau kata kalau Nizam kan, Nizam okey, intif dia. Fasa pertama mungkin dia lakukan lepas itu dia tengok melalui pemerhatian. So dia kena buat refleksi di sini. Dalam refleksi dia tulis. Okey, saya bagi satu contoh Mungkin Nizam boleh tulis macam ini, kata okey, di peringkat awal intif telah diperkenalkan kepada pelajar. Walau bagaimanapun saya mendapati pelajar ataupun responden masih belum lagi memahami sepenuhnya. Jadi saya rasa perlu ada juga sesi penerangan kali kedua. Lepas itu, Nizam akan buat lagi fasa kedua. Pada fasa kedua, dia terangkan lagi. And then refleksi dia apa? Dia kena tulis refleksi lagi. Okey, pada kali ini saya dapati peserta saya mula menunjukkan minat untuk menggunakan Indif. Okey, dan saya telah memberikan mereka masa 2 minggu untuk explore cara Indif ini sebelum saya mulakan dengan fasa yang seterusnya. Okey, sampai fasa ketiga nanti mungkin Nizam sudah ajar mereka pakai Indif. Okey, mereka pun telah uji coba, lepas tu melibatkan soalan. Jadi dari situ nampak jelas nampak peserta berminat dan lebih memudahkan penyelesaian pembezaan dan pengamiran. Inilah dia. Di sini kan dalam bahagian ini saya nak tengok refleksi. Okey, pelaksanaan tindakan itu kita nak tengok refleksi. Okey, bagaimana respons daripada peserta kita. Itu penting. Nombor 4, pemantauan tindakan. Okey. Lepas awak laksanakan, takkan awak biarkan macam itu sebab ini belum lagi habis kitaran. Satu kitaran ini kan lastly adalah pada pemantauan di situ. Awak kena memantau. So cara awak memantau macam mana? Jadi mungkin kalau contohnya kalau siapa yang buat post test kan, saya rasa itu satu yang boleh diterima untuk pemantauan tindakan. Maknanya selepas awak telah melalui pelaksanaan tindakan, dalam post test, telah diberikan soalan ataupun ujian lisan telah diberi, ujian bertulis telah diberi dan kita dapati pelajar telah menunjukkan peningkatan yang cantik. Jadi, maknanya ini berjaya. Tapi proses dia macam mana? Kita kena tulis. Okey?
Yang kelima, pengumpulan data. Cara anda kumpul data. Jadi, awak kena tunjuklah data awak, kemudian analisis dan interpretasi data. Jadi, bagaimana awak nak analyze data? Ini semua ada data dia. Jadi, data di sini kena interpret di sini. Jangan hanya laksanakan, pantau, tapi tidak ada interpretasi. Jadi, apa sebenarnya awak nak sampaikan, orang tak tahu. Jadi, awak kena interpret dia melalui analisis itu. Okay? So, ini... Doktor. Ya, saya. Encik Cha suruh accept dia untuk masuk kursus. Charles, sudah masuk, Charles? Halo? Sudah. Sudah. Sudah, ha? Sekarang 10.55, Okay. Now, sekarang saya akan tunjukkan satu contoh kertas kajian tindakan untuk you all tengok macam mana orang tulis pelaksanaan kajian. Okay. Ada satu perkara yang saya nak highlight di sini adalah tidak semua orang tulis seperti turutan ini. Ini awak kena faham. Jadi bila awak tuliskan, yang paling penting awak kena tanya diri sendiri. Adakah dalam penulisan saya sudah nampak benda-benda yang macam berkaitan dengan tinjauan? Ada tak nampak benda-benda yang berkaitan dengan perancangan tindakan? Ada tak saya tulis tentang pengumpulan data? Ada tak saya menyampaikan analisis dan interpretasi? Adakah saya tulis tentang pemantauan, ujian pra ke, ujian pos ke? Yang paling penting, you all have to make sure kan, ini semua awak perlu sampaikan dalam penulisan awak. Cuma turutan dia mungkin awak tidak buat seperti yang saya susun di sini. Kena faham ini, ha? Okay. Jadi malam tadi kan, saya jumpa satu kertas kajian tindakan yang saya nak kongsi sikit dengan awak semua. Jadi ada sebarang soalan tak nak ditanya sebelum saya tunjuk kertas ini? Ada soalan? Ada. Okay. Mungkin belum ada, ha? So tak apa, kita tengok ini, ya. Okay. Boleh nampak tak kertas ni? Nampak kertas? Tak belum keluar. Tak nampak, ha? Okay. Tak nampak. Okey, nampak. Ini nampak tak? Tak. Masih PowerPoint. Oh, masih Nampak. PowerPoint sajalah kan? PowerPoint saja. Alright. Sekarang? Nampak. Ada. Ada, ha? Okay. So, ini adalah satu contoh kajian tindakan daripada Jurnal Penyelidikan Teknokrat 2. Ha? Okay. Ini tajuk dia mempertingkatkan tumbuhan dan pelibatan pelajar diploma College Vocational melalui aplikasi Schoology. Okay, aplikasi Schoology. Enhancing attention and participation of vocational college diploma students through Schoology application. Okay, so ini penulis dia. Okay, mari kita tengok abstract dia. Kita tengok abstract dia. So, kajian berfokuskan teknik SCL. Okay, kajian pembelajaran teknik SCL merujuk kepada ciri istimewa seseorang murid untuk memperlihat berinteraksi dan bergerak balas dalam suasana pembelajaran. Proses pembelajaran melibatkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Dan pelajar bertanggungjawab menentukan sumber dan faham pengajaran mereka sendiri. Manakala guru hanya bertindak sebagai facilitator. Di sini dia tulis panjang lebar sini kan semua tentang apa? Semua tentang bahagian pendahuluan. Okey, dan juga sedikit tentang latar belakang kajian. So sekarang dia masuk objektif kajian untuk meningkatkan tumbuhan pelajaran dengan menggunakan laman interaktif Schoology dan meningkatkan pelibatan aktif pelajar dalam sesi PDPC. Ini adalah objektif kajian dia. Melibatkan
62 orang pelajar dan di bawah kursus teknologi pemesinan di College Vocational Sungai Buloh. Dan dapatan kajian dia menunjukkan apa? Penggunaan laman interaktif psikologi sesuai bagi meningkatkan tumbuhan dan pelibatan pelajar. Ini adalah finding utama dia. Okey. Dan hasil perbandingan pencapaian grade pelajar sebelum dan selepas. Maknanya orang ini tengok sebelum dan selepas pelaksanaan kaedah menggunakan laman interaktif psikologi. Ini dia. Juga menunjukkan kesan positif terhadap peningkatan tumbuhan pelajar dan mengubah sikap pelajar. Okey. Dan kajian lanjut mengenai ini perlu dilaksanakan. Ini cadangan, ini cadangan ataupun implikasi dia, Okey, ini cadangan dia. Ini yang saya kata you all kena ada cadangan, Perlu dilaksanakan di College Vocational seluruh Malaysia kerana ia merupakan sebahagian daripada rangka kerja Worldwide Innovative Educational Framework. Okey, educational framework yang meliputi conceive, design, implement dan operate. Okey, ini dia. Tengok. So, ini adalah abstrak yang saya mahu. You all kena tulis macam ini. Okey, tapi dia tak masukkan secara detail tentang instrumen. Sebab apa? Sebab dia gunakan laman interaktif psikologi. Okey, so dia punya instrumen ialah laman interaktif psikologi. Okey. Okey, pengenalan ini semua saya tak mahu tengok. Okey, ini pernyataan. Okey, objektif kajian. Tengok. As I say kan, objektif kajian. Okey, ini pun tak mahu tengok. Saya mahu tengok pelaksanaan sahaja. Okey, method. Ini dia tulis tentang metodologi. As I say tadi, metodologi ataupun pelaksanaan semua ada terms-terms yang berbeza. So, tak ada masalah. Awak boleh tulis pelaksanaan kajian. Okey, awak boleh tulis metodologi. Tapi seperti mana saya kata tadi di sini, measure bahan-bahan ini kan semua ada di dalam bahagian metodologi. Okey, jadi orang ini kan saya purposely pilih kertas ini sebab orang ini dia tak susun seperti saya. Okey, dia tak susun seperti saya tapi dia ada bahan-bahan yang penting semua untuk kajian tindakan. Okey, pertama sekali dia ceritakan tentang model kajian tindakan supaya orang tahu. Okey, dia memang pakai Chemis Emma Taggart 1988. Okey, dan model ini menyarankan 4 langkah kajian tindakan. Okey, berdasarkan golongan merangkumi proses reflex, planning, action dan memerhati. Dan dia pun sertakan dengan rajak ini. Boleh juga. And then yang ini, ini lepas tu dia macam kupas semula. Dia kata, okey, apa yang dia buat sebenarnya, dia kena pasti masalah ini, dia kena pasti masalah pelajar. Dia beri fokus kepada masalah yang dihadapi. Dia nyatakan objektif kajian, soalan kajian, kumpul data awal. Kemudian, dia huraikan tindakan. Okey, dia huraikan tindakan, kemudian dia yang perlu yang dilakukan untuk meningkatkan kemahiran responden melalui ujian awal. So, orang ini kan dia buat pre-test and post-test, pre and post. Lepas tu dia gunakan intervensi psikologi dan dia juga buat analisis dokumen. Tengok ini semua seperti apa yang kita cerita. Okey, cuma dia sampaikan dalam bentuk lain. Dan kemudian dia buat analisis data yang warna biru. Dia buat perbandingan markah, pre-test, post-test, pemerhatian, analisis dokumen dan dia buat refleksi yang warna hijau, refleksi kendiri terhadap cara pengajaran, menilai keberkesanan PDP yang telah dijalankan. Tengok, maknanya overall inilah yang dia buat sebenarnya dalam kajian ini. Alright? Paperwork ini saya akan berikan juga, jangan risau. So di sini tengok, melibatkan 62 orang, okey, di Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pembuatan College Vocational Sungai Buloh. 30 orang dia sesi Jun 2018, 32 orang sesi Disember 2018, 58 orang lelaki, 4 orang sahaja perempuan. Okey, so dari segi prestasi akademik kelas ini 10% mereka berpencapaian cemerlang, 30 pencapaian baik, 50 pencapaian sederhana. Inilah justifikasi dia. Okey, ini yang saya masukkan.
Inilah justifikasi dia kenapa dia pilih kumpulan ini. Okey? Lepas itu dia kata, pengkaji membuat keputusan untuk mengambil pelajar dari semester 1 ini kerana pengkaji diberikan amanah untuk mengajar pelajar ini sepanjang sesi ini. Ini pun salah satu justifikasi dia. Faktor bagi pengkaji memilih pelajar tersebut agak mudah. Ini pun sebab dia. Okey, mudah untuk berurusan dengan pihak jabatan dan dapat memberikan tumpuan terhadap pengajaran terutamanya kepada kajian yang dilaksanakan ini. Pendek kata sekarang saya tengok kan, dua perenggan ini semua justifikasi kenapa dia pilih kumpulan sampel ini. Jelas Okey. Seterusnya, pelajar yang dipilih ini berdasarkan kepada pemerhatian dalam tinjauan awal di mana kumpulan ini tidak memberikan tumpuan. Ini sebenarnya sebab yang paling penting. Orang-orang ini kan, termasuk yang perempuan ini kan, semua kumpulan yang tidak memberikan tumpuan. Dan mereka terdiri dari 5 orang pelajar lelaki dan 30 orang yang tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam kelas maupun kolej. Selain itu, pelajar juga yang dipilih juga mempunyai kemudahan untuk akses internet di rumah. Kenapa nak ini? Sebab dia gunakan laman web interaktif Schoology. That's why dia perlu pastikan pelajar yang dia pilih mesti ada kemudahan internet dulu. Prestasi pelajar berdasarkan pemagahan diberikan oleh pensyarah yang mengajar sebelum ini menunjukkan mereka berada dalam prestasi lemah dalam kurikulum khusus teknologi pemesinan. Okay, so jelas sebenarnya kan 2, 3, 4 perenggan ini kan, ini memang jelas nampak dia buat justifikasi yang tersendiri ya. Okay. Sekarang saya nak tunjukkan pelaksanaan kitaran. Inilah proses yang pertama, kitaran pertama. Orang ini kan, penulis ini dia tulis mengikut perancangan, tindakan dan juga pemerhatian. Lepas tu dia buat secara refleksi. Okey, lepas tu dia ada perancangan kitaran 2 dan seterusnya. Dia buat pembahagian subtopik macam ini. Dia tak buat macam yang ini. Tapi bila saya semak semalam kan, semua bahan yang saya ada di sini semua ada di dalam dia juga. So that's why saya kata kalau kawan-kawan awak nak tulis macam ini kan pun boleh, cuma kena pastikan bahan-bahan itu kena ada. Okey, saya baca bahagian perancangan. Pengkaji memilih topik Computerized Numerical Control CNC Machine merangkumi 3 subtopik untuk dijadikan bahan bacaan pelajar dalam laman interaktif yang telah pengkaji sediakan. Tempoh masa bagi intervensi ini adalah selama 5 minggu dan dijalankan sewaktu PTPC di mana setiap waktu pengajaran 60 minit. Dalam tujuan pengumpulan data, pengkaji menggunakan pemerhatian berstruktur. Nampak tak apa yang saya cerita pagi tadi? Pemerhatian berstruktur. Dan dia juga markah skor daripada lembaran kerja pelajar. Ini bahagian perancangan dia. Tapi belum cukup detail. Saya rasa kena tambah lagi. Okey. Tindakan. Sebelum pelajar mempelajari menggunakan laman interaktif Schoology, pengkaji masih lagi menggunakan KSKB semester 4 DBM. Dia masih lagi pakai yang lama. Okey. Sebagai rujukan supaya tidak tersasar daripada topik pembelajaran. Selain itu, pengkaji juga telah menyiapkan soalan lembaran kerja yang akan diberikan kepada pelajar setelah tamatnya sesi PTPC. Dan apa yang terkandung dalam lembaran kerja, inilah instrumen dia. Jadi, bila kita gunakan instrumen macam ujian pra, ujian pos kan, apa yang awak gunakan, awak kena beritahu saya apa yang terkandung di dalam ujian pra, ujian pos itu. Macam contohnya, lembaran kerja ini ada 15 objektif, ada 2 soalan struktur. Okey, jelas. Dan pada masa yang sama, pengkaji berkolaborasi dengan rakan pensyarah lain untuk membantu dalam melakukan pemerhatian. Maknanya sekarang, dia nak jalankan pemerhatian bukan seorang. Dia melibatkan rakan pensyarah yang lain. Okey, so kita tengok apa pemerhatian yang dia buat. Okey.
Setelah menjalankan intervensi ini, pengkaji dapat perhatikan tumpuan pelajar terhadap sesi PDPC semakin meningkat. Seramai 4 daripada 5 orang pelajar memberi tumpuan sepenuhnya ke atas sesi pengajaran dengan menjawab soalan yang ditanyakan. Semua pelajar tidak berborak dengan kawan. Ini pun tengok. Semua pelajar tidak berborak dengan kawan semasa pengkaji sedang mengajar. So, ini semua pemerhatian dia. Tapi as I say, belum details lagi. Tapi cukup macam ini. Refleksi dia, orang ini kan, dia hanya buat refleksi sekali. Dia buat cara senang. Tapi kalau awak nak buat setiap pemerhatian, kalau awak buat banyak fasa. Kalau siapa buat banyak fasa, mungkin boleh buat banyak kali refleksi yang berbeza. Macam yang saya kata dengan Nizam tadi. Okay? Selepas melaksanakan kitaran 1, terdapat tumpuan pelajar telah meningkat. Namun, masih lagi terdapat 5 orang pelajar mencatatkan peratus markah yang lemah. Apabila melakukan ujian awal, pengkaji memutuskan untuk menggunakan laman interaktif psikologi dengan secara langsung bersama pelajar semasa mereka melayari laman tersebut. Jadi dia nampak perlu sambung lagi yang laman interaktif psikologi. Kenapa? Sebab masih ada lagi sebilangan kecil ini yang dapat markah yang agak lemah. Jadi dalam kitaran kedua, ini kitaran kedua, dia mula lagi dengan bahagian perancangan, dia tulis semula tindakan, pemerhatian pun sama juga dan akhir sekali refleksi. Sekarang nampak dengan jelas. Bahagian pertama ini, kitaran 1 ini, dia belum lagi gunakan laman interaktif psikologi. Okay, dia masih mengajar seperti biasa untuk buat perbandingan sebab orang ini dia nak buat perbandingan dan kemudian baru dia buat pelaksanaan kitaran kedua ini guna laman interaktif psikologi. Jelas nampak sekarang tak? So tindakan dia apa yang dia buat di sini dalam laman web ini. Tengok. Jika dalam kitaran pertama pengkaji hanya menggunakan laman interaktif psikologi tanpa berinteraksi secara langsung. Namun dalam kitaran kedua, pengkaji memilih untuk berinteraksi. Untuk berinteraksi semasa mereka melayari laman interaktif psikologi kerana ianya dapat membantu pelajar menguasai penulisan yang ditulis oleh pengkaji dan ia turut disokong oleh Wing Chun 2006 dalam kajiannya The Effect of Blog Peer Review and Teacher Feedback on the Revision of EFL Writers menyatakan bahawa pandangan daripada rakan dan juga maklum balas daripada pensyarat dapat meningkatkan motivasi pelajar dalam pembacaan dan penulisan blog. Tengok yang ini. Ini dia pandai. Dia tulis ini kan dengan menggunakan satu rujukan 2006 ini untuk support finding dia. Tengok tak banyak kan? Jadi sebenarnya you all pun boleh buat macam ini juga. At least ada satu finding di sini. Alright? Now, tengok pemerhatian di sini. Semasa menjalankan kitaran 2, kitaran kedua ini pengkaji dapat perhatikan tumpuan pelajar terhadap sesi PDPC semakin meningkat. Inilah keyword dia, semakin meningkat. Lepas tu pelajar tidak lagi berborak dengan kawan. Lepas tu pada tahap penguasaan dalam topik yang diajar juga didapati mencapai tahap baik dengan markah skor melebihi 75%. Ini adalah finding dia untuk post-test. So, refleksi apa yang dia nak tulis. Dia kata tahap penguasaan pelajar terhadap CNC machine meningkat mencapai skor 80% dan ke atas. Pengkaji mendapati daya tumpuan pelajar telah meningkat sewaktu pengkaji mengajar topik CNC maling dalam kursus DMA 1112. Dan dia cerita tentang instrumen yang dia pakai. Tengok, ini ujian yang saya sebut pagi tadi, ujian dia. Kandungan ujian dia. Jadi, ini jadual dia grade pemarkahan. Macam yang Rohaida tanya saya pagi tadi, apa bezanya kalau temu buah tak ada grade, kalau ujian dia ada grade pemarkahan itu. Jadi grade pemarkahan itu you all boleh pakai mana? You all boleh pakai yang politeknik punya pun boleh juga. Dan lepas itu dia pakai pemerhatian. Dia buat pemerhatian. Lepas tu ini adalah sedikit perkara daripada aspek pelibatan diri pelajar yang dia kongsikan. Dia kata
Adakah pelajar mendengar dan mengikuti segala arahan yang diberikan oleh pensyarah semasa pengajaran topik ini secara kelas, perkumpulan, berdua atau individu berjaya diikuti oleh pelajar? Pelibatan pelajar dalam aktiviti perkumpulan sama ada aktif bersama ahli kumpulan melaksanakan aktiviti atau bersikap pasif sewaktu aktiviti berlangsung. Inilah perkara-perkara yang dia nilai. Tengok, perkara yang dia nilai dalam pemerhatian tidak berstruktur itu, okey. Dan kaedah penganalisaan data. Tengok kaedah penganalisaan data seperti yang saya buat di sini analisis dan refleksi, analisis dan interpretasi data. Alright. So dia buat ikut instrumen. Ujian awal, ujian akhir, macam mana analisis dia. Pemerhatian, macam mana analisis dia. Dia buat dalam bentuk jadual dan huraian. Tengok. Ini paparan dia. Dia hanya gunakan 5 orang pelajar yang lemak ini 5. Daripada mula ujian awal 46 markah naik ke 84, 58 naik ke 90, 52 naik ke 80. Tengok. Ini paparan perubahan pencapaian pelajar 5 orang itu. Okey. Dan lepas itu kena adalah interpretasi sikit, terangkan sikit. Jangan letak ini saja tambah interpretasi. Lepas itu ini pemerhatian. Macam mana keputusan pemerhatian dia buat? Dia buat dalam bentuk jadual. Pelajar beri tumpuan dan mengikuti arahan pensyarah. Ada 4 orang yes, 80%, seorang tidak. Tengok. Aktiviti perkumpulan 3 ya, 2 tidak. Keyakinan diri nampak 4 ini ada keyakinan diri tak, 1 masih lagi tidak ada. Jadi inilah cara dia buat. Okey, bentukkan jadual untuk paparkan keputusan pemerhatian. Okey. Dan jadual ini juga tengok, ini pemerhatian kitaran yang kedua dalam aspek tumbuhan dan pelibatan pelajar. Tengok, jauh lebih tinggi. Tengok, tadi masih ada lagi satu yang tak capai kan. Sekarang tengok 5 semua tercapai dah. Okey, 5 semua tercapai selepas pakai laman interaktif Schoology. Okey. Dan lepas tu dia terangkan di sini interpretasi dia. Okey, interpretasi dia. And then dia buat kesimpulan dah. Okey, apa implikasi dia? Dia terangkan semua. Okey, tengok rujukan dia. Rujukan dia tak banyak pun. You all tak perlu banyak macam dia sebab yang ini dia projek. Saya tahu dia buat projek. Okey. Okey, jadi ada sebarang soalan. Jadi itu sahaja daripada saya untuk modul yang terakhir dalam kajian tindakan. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita beralih kepada sesi seterusnya nanti perbincangan perkumpulan. Okey, kalau tak ada, saya minta semua orang onkan video untuk kita ambil gambar perkumpulan kehadiran. Okey, sila onkan video semua orang. Ataupun semua sudah pengsan ke? Hai, staff baru, baby. Ini baby staff baru. Ini Halimah ke? Nama Alisha. Kenapa Halimah lain ke? Ini Halimah ke? Mana? Ini Halimah. Ini bukan Halimah kan? Ini staff baru ke? Mana? Ni yang dibawa Nizam tu ni. Mana orang nampak skrin kau? Oh, ya ke? Tak apa. Nanti nampak. Itulah doktor, lama tak masuk office. Dan kali masuk office. Saya tak boleh masuk office, tak ada suntikan lagi, tak boleh masuk. Okey, tunjukkan. Okey. Cepat, tunjukkan. Senyum, tekan sikit dengan kamera semua. Okey, tekan sikit dengan kamera. Ini siapa tak tunjuk lagi? Ini Matthew, onkan kamera. Matthew pakai baju dulu, Matthew. Saya kamera tak ada. Alamak. Okey, tak apa. Aku nampak nama Azul. Kak Zura. Kak Azul. Tumpah sini. Dia lagi sebelah. Okey, Wow, 1. Okey, bersedia. 1, 2, 3. Senyum, cekai buka mata. Okey, lagi sekali. Satu lagi. Okey. Senyum, nampak gigi, kogek. Ya.
Okey. Wah, bestnya. Modul pergi pupuk. Wow. Okey, sekejap saya kena paste dulu simpan dulu nanti hilang. Okey, sudah simpan. Alright. Jadi kita telah tamat untuk kedua-dua modul yang terakhir. Jadi as I say kan, nanti sekejap lagi kita akan masuk sesi perbincangan perkumpulan. Kita akan mula dengan kumpulan 1 hingga 4. So yang lain-lain itu sila masuk ikut waktu yang ditetapkan. Okay. So lepas itu boleh proceed dengan writing. Okay, writing dan make sure saya kata pada akhir bulan Julai sila hantar, pada awal bulan 8 paling lewat paling lewat awal bulan 8 and then Julai, Ogos, September 3 bulan saya tidak ada. Jadi saya mungkin tidak ada masa nak semak. Jadi kalau nak cari saya kan mungkin hanya malam boleh cari saya Okay. Alright. So kalau tidak ada soalan, jadi kita minta ahli-ahli kumpulan 1 hingga 4 bersama dengan saya dan kumpulan yang lain keluar dulu. Alright, dan kita jumpa pukul 2. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Sama, terima kasih semua. Okay.